Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi ta'ala. Dan kelimanya, qiyamuhu binafsihi, artinya wajib bagi Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Bermula maknanya tiada berhajat Allah Ta'ala kepada zat, kerana ia zat. Dan tiada berhajat, dan tiadalah zat berhajat kepada orang yang menjadikan. Maka bukanlah bangkit berdiri sendiri dengan tidak orang tolong angkat, dan bukanlah jadi sendirinya, kerana demikian itu mustahil atasnya Ta'ala. Mustahil lawannya itu berdiri dengan yang lainnya, yakni mustahil ia berhajat kepada zat kerana ia zat, dan mustahil ia berhajat kepada orang yang menjadikan dia kerana ia qadim. Dalilnya, syukur kita Allah Subhanahu wa ta'ala limpah kurnia dia, pula ihsan dia semata, masih memberikan talian hayat kepada kita hingga ke saat ni. Alhamdulillah, dialah satu-satunya yang boleh menghidup dan memati. Alhamdulillah diberi kita hidup. Yang malam tadi kita mati, dialah yang menghidup dan memati. Huwa yuhyi wa yumis. Alhamdulillah, syukur diberi kita dapat Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dengan Islam tu Allah Ta'ala mudahkan kita taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, dipertemukan kita dengan orang yang boleh tunjukkan kita jalan ke Allah Ta'ala pula. Alhamdulillah, diberi pula ahloba untuk belajar dan menuntut ilmu, menjunjung perintah Allah, ikut perintah Nabi SAW. Alhamdulillah, diberi pula hati sanubari kita boleh sedar dan perasankan ke Allah, boleh pula ada kasih pada Nabi SAW, faham pula macam mana nak, kenapa perlu nak menjadikan Allah sebagai maksud hidup kita, dan kenapa pula perlu untuk kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, kekuatan, boleh datang ke masjid, yang boleh datang ke masjid, boleh datang ke majlis ilmu, boleh hadir dalam majlis-majlis yang digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini, meneruskan bacaan daripada kitab Baku Iman ni, insya-Allah. Terdekat kita bicara, kita baru selesaikan pembincangan bab dalil mukhalafah lil hawadis. Allah dan makhluk jauh sangat bezanya. Kita asal tak ada, Allah bagi ada kita. Dialah yang wajib ada, sedia ada. Wajibul wujud
Qidamil wujud, dan baqa' wujud. Kita asal ma'dum, hadis wujud, hadisul wujud, dan fana pula wujud kan. Jauh sangat, jauh bumi langit, jauh ibarat timur dan barat. Tak ada langsung nak boleh buat banding ke Allah Ta'ala. Kalau ada perbandingan ke Allah Ta'ala pun sekadar untuk takribul fahmi, untuk istilahnya istihdarul akli, untuk mendekatkan faham, dan untuk supaya menghadirkan di akal. Boleh ada penaklukan akal, kita terima munasabah siapa Allah, siapa makhluk. Tapi sebenarnya nak faham betul-betul tu, memang laisa kamislihi syai'. Takkan ada yang seumpama Allah Ta'ala. Jangan kata nak umpama Allah Ta'ala, nak umpama macam umpama dia pun tak ada. La ilaha illallah. Mudah-mudahan dipahamkan kita kefahaman mengenai mukhalafah lil hawadis ni, pasal bab tanzih Allah Ta'ala yang kita dah sebut subhanallah tu, paling besar bab dia untuk tanzih adalah bab mukhalafah lil hawadis. Tanpa memahami dengan betul makna mukhalafah lil hawadis, takkan boleh kita tanzih Allah Ta'ala daripada perkara yang tak sepatutnya dengan kepahaman yang betul-betul tepat. Mudah-mudahan apa yang telah kita lalu, kita faham tu memang benar-benar Allah Ta'ala faham dengan kita. Kalau tak ada, taubat mengaji lain lah. Kalau ada rakaman, boleh tengok, semak balik, perhati balik, pasal mesti hadam sungguh-sungguh. Dan bab ni pula fardu ain usuli, pula tu dia bukan muakkad amal, dia adalah daimul amal. Dan amal pula bukan amal jasad, dia amal qalbi. Amal qalbi pun dengan istilahnya arif, nak kena sedar, perasan. Apa istilah orang putihnya? Full precaution ke Allah Ta'ala. Cuma kita lah belum tahap full precaution kan. Kita banyak full lalai, masih lagi duk bab tu kan. Satu, sentiasa kena banyak muhasabah diri, banyak lagi kena mujahadah, isikan masa lapang kita tu dengan banyak kan aktiviti yang boleh menyebabkan ingat Allah Ta'ala. Dengan baca Quran, dengan zikir. Tak ada pun, carilah gotong royong, sapu sampah, susun kursi meja. Kemahiran yang Allah Ta'ala beri kat kita, gunakan untuk khidmat din, khidmat agama. Cuci pinggan mangkuk, kutip sampah kan. Walaupun tengok benda tu, alah yang ni ibadat ke? Jangan main. Rasulullah dia kata al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Akbaruha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza fi tariq atau kama qala. Kata dia iman ni ada 60 lebih cawangan. Bid'un wa sittuna syu'bah. Syarahan hadis pun rubuk ulama, iman ada cawangan macam tu, maksudnya amal iman. Nak tasdik dengan qalbi itu, ikrar bil lisan, amalun bil arkan. Yang Rasulullah tunjuk ni, macam mana nak tunjuk kata ada iman atas kata memang dia ada tasdik dan dia memang ikrar, bahkan amalan dengan arkan. Ada 60 lebih cawangan. Istilah bahasa Arab bid'un wa sittuna. Situna 60. Bid'un ni kalau bahasa Arab dia angka antara 3 hingga 9. Dia panggil bid'un. Bahasa Arab tu ambil sambil-sambil lah. Bid'un wa sittuna. Bid'un ni 3 hingga 9. Maksudnya 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Kenapa ada sebut angka-angka tak jitu macam tu? Nak menunjukkan jalan-jalan untuk jalan ke Allah Ta'ala ni cukup banyak. Isyarat 60 lebih tu nak menunjukkan banyak jalan ke Allah Ta'ala. Yang tu antara isyarat kata Allah Ta'ala
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa bersungguh-sungguh jalan kami, Allah Ta'ala akan tunjukkan semua jalan-jalan kami. Ulama-ulama sufi dia ada syarahan dia. Jalan jasad, ada jalan qalbi, ada jalan roh, ada jalan sir, ada, masya-Allah. Kita ambil mudah dengan jalan kita orang awam ni. Apa jalan dengan Allah Ta'ala? Sapu sampah pun jalan ke Allah Ta'ala. Bagi nafkah isteri pun jalan. Anak lapar tolong suap nasi ke mulut. Jalan ke Allah Ta'ala. Basuh kain, jalan ke Allah Ta'ala. Masak nasi, jalan ke Allah Ta'ala. Kupas bawang, jalan ke Allah Ta'ala. Semua jalan ke Allah Ta'ala. Kalau tak pandai pun nak bawa satu-satu, buat tu atas khidmat din. Khidmat. Walaupun suami tolong isteri di dapur, potong bawang, jalan ke Allah Ta'ala. Sonok dah isteri kalau kita tolong dia. Sebut kita. Sonok. Tambah selalu dia masak ni, kita masak macam mana. Tambah kita masak sedap lagi order dia macam mana. Tak abang masak lah, saya suka abang masak. Kita pun kata, ya abang masak ni. Sonoknya abang masak. Idkhal surur, masukkan keseronokan dalam hati manusia. Ibadat tu. Nisbah nak tauhid, itu hal. Semua ni limpah kurnia Allah Ta'ala. Apa saya nak sebut tadi, Rasulullah kata, iman bid'un wa sittuna syu'bah akbaruha, besar sekali la ilaha illallah. Satu, kita belajar, saya pun selalu sebut, teras kita nak faham ke Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Besar sekali la ilallah, la mawjud illallah. Allah lah wajib wujud, kita asal ma'dum. Besar sekali la ilaha illallah. Wa adnaha, jadi dalam banyak-banyak cabang ni, adnaha paling low standard apa dia? Imatatul azab fit tariqah, membuang benda menyakiti di jalan. Tengok kat jalan ada besi, ada batu, ada ranting, walaupun ranting, apatah lagi paku, skru, cepihan apa, besi apa seumpamanya, yang siapa lalu bakal menyebabkan satu kesusahan pada dia, ada kemudaratan pada dia. Kita ada kasih sayang dengan manusia, tak nak bagi orang susah dengan sebab benda-benda macam tu. Ada perasaan kasih sayang. Yang ni pun salah satu jalan ke Allah Ta'ala. Ada apa? Ada mahabbat, ada mahabbah bainan nas, kasih sesama manusia lillah, kerana Allah, kerana Allah Ta'ala. Ambil, buang pula tu bukan dengan kaki, dengan tangan. Boleh ke dengan kaki? Boleh je, sepak gitu je, boleh. Saya ngaji arwah batin, dia kata bila ambil tu sebut la ilaha illallah. Buat apa? Kita buat amal Islam, amal iman yang paling besar sekali dengan yang paling rendah sekali dalam masa yang sama. Tu jalan ke Allah Ta'ala. Buat apa? Buang benda di jalanan, ada baju kena darah, cuci najis, kutip serangga ni banyak ni, saya tengok geram. Kalau tak, kita dah duduk baru nampak dia, dah keluar dah tak nampak dia, geram macam ni. Pasal istilahnya dia bangkai. Bila dia bangkai, buang dia daripada masjid besar tu, pahala tu. Sambil buang tu macam mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Bukan buang depan aja, kutip semua dalam masjid. Bukan saja bawah aja, atas pun kutip. Ini tempat tidur pun tak berlipat, selimut pun tak lipat. Main macam gajah tinggal kubang. Macam tu kot bahasa kan. Kalau gajah tinggal kubang tak apa, saya pun babi tinggal kubang lagi tu, lipatlah sikit. Tak ada langsung unsur-unsur kemas, cantik. Kan Islam ni cantik. Cuba seroban pakai macam ni. Macam ni sudahlah, macam ni okey kan. Tahu lah. Comel kan. Yang ni pun dah hudur lah. Bukan macam tu, macam ni pun badan lah. Yang ni pun dah hudur lah. Kenapa tak boleh tengok nampak cantik ke, kemas sikit ke? Takkan tak ada perasaannya tu. Takkan sendiri je nak kemas keliling.
macam babi kubang. Ayat. Masuk tandas dengan baju bersangkut dengan sampah, tak ada keperasaan. Kita kan tak ada keperasaan nak kutik sikit. Bubur yang ni tak pakai dah lama, tengok sampah, kau nak bagi bersih, tengok dalam tandas kena bertanah apa, sambil-sambil buang najis itu pun cuci, bersihkan, cuci, gosok mana yang apa sepatutnya gosok, tanah-tanah yang bekas selipar tu pun curus bagi bersih, ambil cebok, semua tu ibadat tu, jalan-jalan ke Allah Ta'ala, jalan-jalan ke Allah Ta'ala. Saya nak sebut apa ni, sengaja nak baca Quran, nak zikir, kadang malas kan, apa dia, itu pun ibadat sebenarnya. Dalam masa hak tu sedar kan, aku buat ni fadl sih, adil sih ni, hadza min fadli rabbi, buat ni macam apa, min ghairi haulin minni wala quwwah, abra'u min hauli, aku lepas diri Allah daripada, bukan daya upaya aku, kau yang ilhamkan aku untuk buat sini, kau yang bukakan fikiran aku untuk buat kerja ni, aku buat pun limpah kurniamu, daya upaya padamu, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur nashkur ya Allah, aku gunakan nikmat ni engkau bagi ni untuk kamu ya Allah, walaupun cuci tandas, bukan syarat nak buat ibadat tu cuci masjid aja, cuci tandas pun ibadat. Kalau tidak, nanyalah siapa buat kerja cuci tandas, nanyalah orang buat kerja kutip sampah ya. Beruntunglah siapa cuci masjid. Semua adalah ibadat. Syaratnya kita buat tu dengan makrifat, arif dengan Allah Ta'ala. Macam mana nak arif Allah Ta'ala tu? Khas jumpa nanti dalam wahdaniyah. Atas saya sebut tu, wahdaniyah mana? Af'al dia. Buat tu dengan hilangkan rasa apa yang ada tu daripada kita, bahkan semua tu minallah, made in Allah Ta'ala. Bukan daya upaya kita, nampak kita. Itu pun salah satu jalan tauhid, salah satu zikir kita, salah satu kaedah kita nak ingat Allah Ta'ala dan ibadat ke Allah Ta'ala. Dan ibadat khas baca Quran, kita baca Quran pun tak rajin, baca Quran pun tak faham. Gunakan apa yang faham tu dengan khidmat kita guna untuk kenal Allah Ta'ala. Tu pun jalan-jalan ke Allah Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan apa kita belajar dan faham tu, faham dah teras la ilaha illallah tu, Allah Ta'ala mudahkan kita untuk faham ya Allah memang tak ada misil langsung. Bila tak ada misil, apa yang ada ni semua siapa? Semua hak dia, semua milik dia. Ada penjelasan itu atas kita bicara. Untuk nak kenal Allah Ta'ala macam ni, nak kenal dia dengan hadir hati kita, rasakan, fahamkan bahawasanya tidak apa yang ada pada kita ni melainkan semua hak dia. Kenal dah tu sebenarnya. Dan pula tu bukan waktu-waktu tertentu, bukan masa ngajar je, bukan masa belajar je, bila nak bila-bila pun macam tu. Mudah ni, dimudahkan kita macam tu. Dan sedikit ada kena kesungguhan dengan kita, minat dengan kita, dan kena susun, kena arrangement betul, sibukkan diri dengan khidmat. Itu ulama ajar kat kita, habis-habis tak boleh buat ibadat, khidmat. Kaedah kita ulama sebut 4 benda: ta'lim, ta'lum, Allahumma salli, mengaji, mengajar, khidmat, ibadat. Khidmat, ibadat. Ibadat tu ibadat khas lah maksudnya. Habis-habis tak ada apa? Khidmat. Khidmat pun ibadat. Ngaji pun ibadat. Khidmat lah. Walaupun khidmat tu hanya cuci sampah, walaupun hanya dengan susun-susun muda. Tengok rak ni berserabut macam mana nak bagi elok. Fikir tau nak buat macam mana, nak buat macam mana. Fikir tu pun ibadat. Fikir tu pun ibadat. Baik. Jadi asal nak sebut, jalan-jalan ke Allah Ta'ala ni banyak. Ada 60 lebih cabang. Ada ulama kita yang dikarang kitab disenaraikan satu persatu tu daripada apa-apa yang warid datang pada hadis. Nabi SAW cerita tu, hatta luqmatun tada'u fi mura'atika. Kata Rasulullah, pernah antara yang disenarai oleh ulama, sehingga setiap suapan yang kita suap masuk dalam mulut isteri kamu. Oh, isyarat apa tu? Isteri suap, bukan suap anak. Suap anak sini boleh. Ni suap apa? Isteri.
Buat depan anak-anak pun boleh ke? Apa masalah kan? Bawa anak-anak tahu ni lah mak dengan bapak aku. Memang romantik kan. Daripada kecil tu tengok romantik kan. Nampak elok je. Sebab tu anak dapat belajar daripada mak bapak dia. Kita lah pula segan. Apa? Entah saya tak tahu lah kan. Ada juga segannya tu kan. Dia orang tak ada tak apalah, makan 2 orang je. Macam pengantin baru kan. Padahal pengantin lama. Tak ada masalah pengantin baru, pengantin lama. Pasal suap tu menyeronokkan dia. Kita pun seronok kena suap. Saya mengaji kalau arwah batin, dia kata apa? Sikitlah hikmah. Apa lebihnya orang suap ni? Kita suap yang kita suka kan? Orang lain suap, kita belajar makan apa yang bukan kehendak kita suka tu, tapi menerima apa orang nak beri walaupun kita tak bersuka dia nak bagi tu. Masuk je. Sebab itu kita dihindarkan penyakit. Kita kadang suka benda manis, minum manis. Bagi yang pahit tak ada. Tak ada. Bini dia suka makan benda pahit. Contoh, dia ambil peria ke apa, sampai belacan. Kita tak apa suka, macam mana? Makan je lah kan, makan je. Sebab tu hilang penyakit. Sebab tu hilang penyakit. Kalau ikut kita macam mana? Kita tak nak, tu yang kita penyakit banyak tu. Pasal ada benda yang kita makan ikut kehendak kita. Yang ni belajar bukan ikut kehendak kita. Lagi saya syarah jaga betul lah kan. Yang tu pun salah satu jalan-jalan ke Allah Ta'ala. Saya nak cerita asal tahu mana. Hatta kita suap makanan, setiap suapan masuk ke mulut isteri, yang tu pun sedekah kata Rasulullah. Tu jalan-jalan ke Allah Ta'ala ni banyak. Pegang handset pun sedekah ke? Dia kata sedekah ke Ustaz? Ikut engkau kan. Boleh juga kan. Memang ada tempat boleh jadi sedekah. Takut yang tu punca bala, takut tu pula. Kalau boleh yang tu jalan sedekah betul. Buka je. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada ke tu? Ujung sekali. Jadi juga lah ujung ada juga kan. Yang ni tak ada langsung. Buka. Ujung pun buka apa? Habis nyanyi. Habis tengok budak-budak sini tak ada lah yang nyanyi tu. Orang luar main buat kerja pula nyanyi. Sak Hindustan. Sak apa benda lagu jiwang-jiwang pula tu. Pening sangat. Cukup. Baik, jadi sambungan kita insya-Allah adalah kita nisbah belajar kitab macam tu lah. Yang dah belajar nak jumpa pula sekali lagi entah bila. Itu yang apa kaedah kita. Mutlaah. Jumpa muzakarah. Pula tu benda tu nak benda fardu ain, dia nak sentiasa kena hidup dalam hati. Dia pula kerja hati. Pula tu nak pakai setiap hari, setiap detik dan saat sebenarnya pakai. Itu yang kena faham sampai masuk dalam hati tu. Kalau masuk dalam hati ni, best. Cuma itulah kita belajar banyak benda sebenarnya belum masuk lagi. Saya sebut saya lah. Walaupun nisbah mengajar, buka je kitab, boleh je mengajar kan. Tapi yang memang nisbah ilmu dah faham, ada benda dah sebati dah tu. Tapi belum betul-betul jatuh hati lagi. Belum lagi. Banyak lagi kerja kita. Jauh lagi kita punya perjalanan untuk betul-betul mencapai cita-cita hidup kita, maksud hidup kita ni. Allah. Baik. Jadi seterusnya kita nak belajar ni, satu lagi sifat atau tertibnya lepas mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi. Satu dia kata kelimanya qiyamuhu bi nafsi. Qiyamuhu ta'ala bi nafsi, qiyamuhu bi nafsi. Samalah. Terjemahnya wajib bagi Allah berdiri sendiri. Asal terjemah tu wajib tu tak ada, tapi atas senarai dia adalah sifat wajib pada Allah Ta'ala, maka qiyam bi nafsih tu dengan mana wajib Allah Ta'ala berdiri sendiri. Dan kita dah belajar dah atas dasar bahas ilmu, wajib ni wajib akli. Apa makna wajib akli? Kalau dengan munasabah kita, mesti Allah Ta'ala berdiri sendiri.
mustahil dia berhajat kepada yang lain. Itu makna yang cukup common yang kena faham. Jadi wajib tu bukan makna buat Allah Ta'ala berdiri sendiri 4 pahala. Kalau dia pakai bantuan hal lain, itu berdosa. Bukan maksud wajib itu. Itu maksud wajib syar'i. Wajib akli ma la yutasawwaru fil akli adamu. Benda yang tak boleh tergambar, akal yang waras dia takkan boleh menerima prinsip Allah berhajat pada satu. Itu istilah dilalah akliyah pun tak boleh terima apa tu. Nas Quran pun, jadi ada dalil akli, ada dalil nakli yang menunjukkan memang Allah Ta'ala qiyam bi nafsi. Satu, wajib berdiri sendiri. Jadi wajib dengan mana? Mesti. Faham tu juga bila Allah mesti tak hajat pada satu. Kita pula makhluk macam mana? Mesti berhajat kepada Allah. Tu pun jalan ke Allah Ta'ala kat tu. Pelajaran tu pun dia bukan pelajaran susah, tapi kita betul-betul nak adapt dia, nak telan ni betul-betul. Seronok dengan pahaman tu bukan senang. Buat bandingan macam mana? Kita kalau baru buat spek, pakai memang selesa ke? Nak boleh selesa pakai spek ni makan masa tau. Ada spek pakai terus, sedap ya, puas hati pakai selesa siap dah. Terang best. Masya Allah, rasa macam budak-budak balik melihat. Maksud apa? Terang je. Ada pakai, pening. Bukan pakai makin terang, makin sakit kepala, makin pening pula. Pergi cek lain, tukar lain. Nak cerita apa? Sama juga dengan ilmu. Dengar, nak faham satu. Dah faham pula, tak boleh pakai lah. Kalau saya ngaji, tok guru perli apa ni? Dia kata kadang kita ilmu banyak, faham banyak, tapi buah dalam poket. Dia ibarat macam tu lah, maksudnya kita duit banyak, tapi buah dalam poket. Tengok orang sarapan pagi lagi, makan nasi lemak, nasi kerabu, nasi dagang. Ni, mulut terliur ni. Duit banyak ni, ibu-ibu dalam poket. Tak beli apa pun. Beli biskut 4 segi je. Apa dia rumah? Ikan ngaitai. Kata apa? Nasi dagang tadi tengok sedap-sedap lauk. Teringin semua. Duit banyak simpan dalam poket. Mana dia? Nak cerita apa? Ilmu banyak. Kitab nak khatam lah. Khatam berapa kali lah. Tapi khatam kitab tauhid pula tu. Sepatutnya arif dah dengan Allah Ta'ala. Tapi macam mana? Macam tak kenal, macam tak faham je, macam tak pernah belajar je. Tu kedekut lah tu. Duit yang ada kita tak spend what we have. Kalau saya pergi India kena perkali lah tu. Allahu Akbar. Baik. Jadi Allah Ta'ala qiyam bi nafsi ini dengan mana wajib mesti Allah Ta'ala berdiri sendiri. Baik, apa maksud berdiri sendiri? Yang tu kena ambil. Jangan faham Wahabi Fahaman jalanan tu. Saya nak sebut bahasa-bahasa tak elok tu rasa tak berapa gamak nak sebut. Fahaman jalanan tu saya ambil. Maksudnya apa? Allah berdiri sendiri. Maksudnya apa? Allah tak perlukan bantuan untuk dia nak berdiri. Yang tu. Buat tu, orang salah ni ada ketika dia duduk dan dia boleh bangun sendiri. Itu faham bodoh nama dia. Itu bahasa geng-geng saya duk muzakarah duk sebut pun, yang tu dia panggil faham Wahabi tu. Maksud apa? Faham ayat literal. Faham Wahabi ni dia faham zahir ayat. Dia Allah berdiri sendiri. Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala duduk berdiri. Bila berdiri ada kaki. Astagfirullahaladzim. Ini bodoh. Dia faham. Dan adakah orang faham tu? Ada. Tu masalah dia. Macam mana kita bicara dah dalam bab-bab yang lepas, mukhalafah lil hadis tu, kena faham macam tu. Disiplin ilmu kita nak faham Allah Ta'ala ni. Pasal apa? Pasal memang ada orang kan tergelincir faham. Kadang-kadang bukan tergelincir besar-besar. Kadang-kadang kecil-kecil pun kita tak perasan. Dalam kita duk nak jadi ahli tauhid tu, dalam tu pun kita tergelincir lagi faham. Apatah lagi salah-salah besar je, pahaman-pahaman yang salah macam Wahabi tu. Baik. Jadi kalau gitu dia perlu pada huraian. Apa maksud berdiri dengan sendiri? Bermula maknanya makna berdiri sendiri. Ada bermula lah. Bermula ni ngaji nahwu nanti kita jumpalah kenapa ada bermula tu. Pasal dia i'rab mubtada.
Tadi ayat lain, ni nak mula ayat lain. Kalau kitab, kalau sekarang ni kaedah tata bahasa, dia buat titik, dia mula ayat baru. Mula je lah. Kalau bahasa kitab dulu, dia akan kata bermula. Itu nak mula ayat baru tu. Tadi ayat lain lah. Wajib bagi Allah berdiri sendiri. Bermula maknanya. Kalau orang sekarang tak tulis lah bermula tu. Tapi kalau i'rab nahwu dia, bermula tu ni maknanya tu mubtada'. Bermula tu ibtida'. Ni mubtada' marfu'un bil ibtida'. Tu kita jumpa punya tu kalau ngaji nahwu. Sikit yang ngaji nahwu lah. Tak ngaji nahwu ni pergi cari kelas-kelas apa. Kita punya kelas nahwu ada, siapa nak masuk kan. Kalau memang bersungguh tu, mohon admin ada kelas kami nahwu dan sorah tu kan. Pasti ada yang minta pun. Nak buka besar-besar pun sekali. Ada orang tak jaga adab apa payah juga kan. Buat pula dalam Google Meet kan. Yang tu Google lah, Google Meet kan, yang tu kan. Nahwu tu. Tak pergi memekak apa pula. Kalau memang serius nak belajar, silakan. Selalu saya tak iklan ni. Ini iklan pasal apa kat tu. Saya kadang-kadang ada orang nak belajar. Tapi kot dia tak jumpa jalan nak belajar, kita pun tak cerita. Padahal dia gede-gede nak. Sila masuk. Kalau ada pula orang yang memang nak, kita tahu panjang-panjangan supaya sampai untuk dia pergi belajar. Macam tu lah kot. Sedikit nak tengok berapa jauh boleh pergi. Tapi kalau boleh carilah yang betul-betul serius yang nak. Pesan-pesan saya ngaji kat tu guru sebut, dia kata benda-benda berharga kalau kita bagi pada orang yang tak nak, dia ibarat macam kalungkan babi dengan batu permata. Memang tu pepatah Arabnya tu, Urdu punya tu. Kata ada yang kata kalungkan babi dengan batu permata. Kalau bahasa Arab disebut dengan taburkan permata di hadapan babi. Nasrid durari amamal khinzir. Tabur permata hadapan babi. Babi tak kutip. Jadi kita cerita benda-benda yang mahal-mahal. Cerita nahwu laisa kamisli syai', ini zaidah syibhu zaid. Menafikan, bukan menafi seumpama, menafikan seumpama bagi seumpama Allah Ta'ala pun tak ada. Dia tahu sadin, muka sial, muka tahu. Padahal ajar benda besar tu. Takut bahasa yang tu. Bahasa saya pun kasar dah keluar tu. Baik. Jadi apa maksud berdiri sendiri dengan mana? Maknanya tiada berhajat Allah Ta'ala kepada zat. Umum bahasanya tak hajat Allah Ta'ala pada sesuatu. Tapi atas khusus bicara qiyam binafsih ni, dengan mana Allah Ta'ala tak hajat pada satu zat untuk dia nak ada di zat itu. Pasal Allah ni nama bagi zat. Kan kita pernah sebut macam tu kan. Allah tu nama. Setiap nama mesti ada Tuhan punya nama. Istilah Arab, setiap nama mesti ada isim, mesti ada musamma. Allah ni nama. Nama apa? Nama bagi zat. Jadi Allah ni nama bagi zat. Jadi Allah tu zat. Allah bukan hayalan. Allah bukan sifat semata-mata. Dia bukan fata morgana. Bukan hayalan. Apa, duk anggap macam apa? Satu benda yang hayalan nanti nak ada, dia perlu duduk di tempat-tempat tertentu. Macam mana pahaman Kristian tu lah. Tuhan ni Ruh Kudus. Duduk dekat Maryam, Tuhan mak. Betul? Pergi kat Nabi Isa, Tuhan anak. Lepas tu Nabi Isa kena bunuh, balik pada kejadian asal dia Ruh Kudus. Subhanallah. Seolah-olah Tuhan ni dia macam satu benda terawang-awang, dia perlu pada satu tempat, satu zat untuk dia bertumpang situ. Subhanallah. Menolak pahaman tu apa dia? Allah qiyam binafsih. Pahaman Kristian punya tolak satu hal. Ni kita nak faham macam mana? Allah nama bagi zat. Allah dah zat. Allah tak perlu pada zat lain untuk dia ada. Allah bukan sifat semata-mata. Allah zat. Tapi zat dia kita dah belajar. Tak boleh nak bahas zat dia. Laisa kamitslihi syai'. Bila laisa kamitslihi syai', gunakan kaedah tanzih subhanallah untuk apa-apa terlintas dalam fikiran kita. Tapi tetap isbatkan sabit zat, dan akhirat esok
limpah kurnia Allah Ta'ala, dimasukkan kita dalam syurga dengan rahmat dia. Dia beri keupayaan pada kita untuk melihat dia. Bukan saja dia bagi kat mata kita, kat muka kita, seluruh jasad kita dia beri untuk boleh melihat dia. Jadi maksud qiyam bi nafsih itu tak berhajat pada zat. Kalau banyak umur belajar dalam kitab Ummul Barahin tu, kata dia qiyamuhu ta'ala bi nafsih, apa maksudnya? Ai la yaftaqiru ila mahallin. Allah Ta'ala tak hajat pada tempat. Itu umum bahasa. Maksud la yahtaju ila mahallin ai la yahtaju ila zatin yaqumu biha. Dia tak berhajat pada zat untuk dia nak ada di zat itu. Baik. Pasal apa Allah Ta'ala tak perlu ada di zat? Kerana ia itu zat. Pasal Allah zat. Allah nama bagi zat. Siap. Jadi kalau ada tak hadam yang tu yang nak kawati. Macam mana nak faham ni? Nak faham pasal saya sebut awal-awal lah kita belajar tauhid. Bila sebut la ilaha illallah, tiada la ilah melainkan Allah. Maksudnya Allah ni ada sifat ketuhanan. Bila sebut Allah, Allah apa? Allah nama bagi Tuhan yang wajib wujud. Jadi bila sebut Allah, mestilah ada diri Allah. Istilah Arab diri Allah tu dipanggil zat Allah. Dan mustahil nama yang ada zat, bila sabit zat, mustahil zat semata-mata, mustahil zat tanpa sifat. Satu, bila sebut nama Allah, tentu sabit zat Allah, tentu sabit sifat Allah. Satu, tiga ni tak boleh pisah. Dan tiga ni atas kita ulama ahli sunnah wal jamaah, tiga-tiga qadim. Nama Allah Ta'ala qadim, sifat Allah Ta'ala qadim, zat Allah Ta'ala qadim, sifat Allah Ta'ala qadim. Dan sifat tu segala sifat kamalat dia qadim, antaranya kuasa dia qadim. Bila dia buat makhluk baru. Dia melaksanakan kesempurnaan yang pada zat dia, sifat dia, dan kesempurnaan qadimnya, nama-nama dia yang sempurna tu, dibuat je makhluk, bermulalah baru. Sebelum Allah Ta'ala buat makhluk, Allah qadim, zat dia qadim, sifat dia qadim, nama dia qadim. Dan nama dia apa? Semua nama kesempurnaan sabit daripada dia. Walahul asma'ul husna fad'uhu biha, semua minta tu satu hal, tapi dia kata milik Allah Ta'ala nama-nama yang memang menunjukkan kesempurnaan dia. Dia Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Muta'ali, Masya Allah, Ahad, Wahidul, Fardus, Samad. Segala sifat kesempurnaan tu sifat dia dan nama-nama dia qadim. Jadi Allah Ta'ala nama bagi zat, dia dah zat satu, dia tak hajat pada zat. Dan bila dia sabit zat, tentu sabit pada dia sifat. Itu bab lain lah. Sebab belajar tu. Atas kita bicara qiyam bi nafsi, Allah berdiri sendiri dengan mana Allah zat. Allah nama bagi zat. Atas huraian istilah itulah. Allah nama bagi zat. Allah bukan zat, Allah nama bagi zat. Satu kena faham antara beza antara nama dengan musamma. Bahkan kalau saya mengaji dulu, kalau ngaji tajwid, Tok Guru ada tambah satu lagi. Dia ada nama, musamma, dan ada bunyi. Buat ada bunyi, tak dengar sikit. Ngaji ni lagi detail kita ngaji, ada Tok Guru yang faham prinsip-prinsip bahas ni. Lagi kita dengar pembahasan dia yang dia punya kepahaman tu, Masya Allah, jauh, dalam lah faham dia. Kita kalau nampak kucing, kita kata kucing kan. Budak-budak kita kata apa? Tu apa tu? Nyau. Nyau. Betul kan? Adik, mari tengok. Apa tu? Nyau. Nyau ke kucing? Iyalah, saya tanya istilah ni. Janganlah jawabnya tu. Nyau ke kucing? Kucing tu nama, ya. Tu nama nama khas dia comel, contohlah. Nyau tu bunyinya, alah.
Kucing tu nama binatang tu, mana zatnya? Kucing Allah mana? Kucing tu lah. Itulah zat kucing. Boleh faham tak? Bila yang tu zat kucing, mana tahu dia kucing bukan harimau? Tengoklah rupanya, tengok bentuknya, tengok perangainya, tengok kelakunya. Kalau menikah je tu, menikah tu, dia nampak tikus. Tu lah menikah. Bukan menikah tu pengecut jadi tikus. Tak faham lagi, bahasa payah juga kan. Nak cerita apa ni? Nama, lepas tu ada zat, lepas tu ada sifat. Ada apa satu lagi saya sebut ni? Bunyi. Memang kita guna istilah tu pun dalam kita nak mengenalkan sesuatu kan. Ni apa? Ni itian. Itian tau, itian. Itian tak tahu? Oh, itian tak tahu. Angsa lah. Pasal apa panggil itian? Mungkin singkatan daripada angsa, an. Kot. Bukan sebenarnya. Apa itian? Dia bunyi macam mana? Itu itian. Oh. Anda cerita apa? Itian nama. Zat itu, diri itik tu zatnya. Tu bunyinya apa anda? Alhamdulillah. Allah kita tak kenal itu. Allah bukan ada bunyi-bunyi. Subhanallah. Allah ada. Allah nama. Sabit zat. Sabit sifat. Nak bunyi subhanallah. Bunyi sifat makhluk. Tu yang faham dah kalau itu makhluk dengan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Faham dah tu. Besar tu faham tu sebenarnya. Tutup guru dulu dia bahas cerita alam keliling aja. Cerita kucing, cerita angsa, tapi kenal Allah Ta'ala. Itu saya ngaji kat India, tutup guru sebut Syekh Abdul Qadir Jailani, anak dia, saya tak ingat nama anak dia, pun alim juga, alim besar, mengajar juga. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani ni orang yang kata tok guru besar, orang yang istilahnya ahli tauhid, yang dia menjiwai tauhid dalam hidup dia. Seluruh kehidupan dia tauhid belaka. Anak dia cerita kalau bab tauhid ni, Quran, hadis, gerubuk. Orang dengar biasa ya. Lepas tu ayah dia pula kuliah, Syekh Abdul Qadir Jailani. Cerita tauhid dia kan gaduh cerita ayat Quran. Boleh cerita ayat Quran, hadis, gelubuk 3-4 jam tak payah. Dia cerita 5 minit je. Menangis habis semua. Dia cerita apa? Kata dia, isteri dia kata dia, sampai tak ingat dia punya istilah kunyah yang disebut. Muhammad tu antara anak dia nama Muhammad kan. Abu Muhammad kata dia tabaqat ta'aman. Sebut dalam kitab-kitabnya tu lah kan. Dia kata isteri dia, maksudnya mak anak dia, maksudnya dia kata Abu Ummu Muhammad. Maksudnya anak dia nama Muhammad. Dia kata masak makanan. Dia kata tutup lah dengan tudung saji. Saya nak sebut dia buat agak. Tutup lah dengan tudung saji. Mai kucing pergi buka, kata dia, makan curi lauk. Dia cerita hak tu lah. Dia cerita tu lah. Dia bukan cerita tauhid Allah qiyamu ta'ala bi nafsi wa daniyah. Dia cerita hak tu ya. Menangis habis orang. Menangis. Kita yang bengap ni tak tahu apa. Tapi dia punya cerita tu dalam tu. Dia cerita apa? Dia nak dia cerita tu dengan jiwa dan perasaan, dan dia hayati tauhid. Nak cerita apa? Kita duk buat amal ni banyak-banyak ni, tutup dah. Tapi apa? Kena sambar lagi dengan nafsu. Syaitan ambil lagi amalan kita tu. Tu. Mak apa isteri dia dah siap makanan. Nak makan tutup dengan tudung saji dah. Lepas tu apa? Kucing mai curi lauk. Anak di situ, dia cerita hak tu menangis. Ada yang pingsan menangis. Wallahu a'lam. Akhir da'wana alhamdulillah. Itu yang dia mengajar 5 minit ni. Anak dia ajar sejam, seorang tak menangis, seorang tak pingsan. Kita apa? Orang ahli tauhid ni macam mana? Dia sebut 5 minit je cukup lah untuk orang sedar. Dia cerita angsa, kucing, cerita pokok, cerita matahari, cerita bulan. Tapi dia dapat tauhid tu, dia sebut tu terkesan kita dalam hati. Allah. Kita ni ayat Quran gelebuk. Habis-habis wahabi.
Sikit. Saya benda menatang Wahabi tu saya tak boleh tinggal. Dia lalu tu sampai-sampai tu aku bagi kali keram juga. Cerita ayat Quran kita tak dapat tauhid sikit pun, bahkan jadi orang cerita tu jadi kufur habis orang. Itu Wahabi. Ulama kita cerita iti answer je. Itian ni nama. An tu bunyi je. Ni. Sebut Allah qiyam bi nafsi, berdiri sendiri. Apa dia? Maksudnya dia dah zat, dia tak hajat pada sifat, tak ada zat lain. Bila dia tak hajat pada zat, pasal dia dah zat. Apatah lagi faham Allah ada di arasy. Astagfirullah. Lagi bodohnya faham. Boleh faham saya cakap apa? Dan dia qiyam bi nafsi, dia dah zat. Dia dah zat, dia tak perlu pada zat untuk dia ada, pasal dia dah zat. Mai Wahabi faham macam mana? Allah ada di arah. Astagfirullah. Apa ni? Tu orang kata, pelak sungguh hang faham, pelik sungguhlah. Sebut qiyam min nafsi, huwal hayyul qayyum. Cukup dah. Memang Allah Ta'ala sempurna. Sempurna dia tu, dia tak hajat pada satu dengan makna apa? Zat, dia dah zat. Dia tak perlu zat lain. Yang ni duk faham, dia zat. Dia perlu pada arasy. Dia duduk di arah, bertempat pula, occupied space. What is matter with you? Bunyi sikit itulah. Hadan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tunjuk ke kita faham. Dan tu yang ulama' dia bagi kita faham. Macam ni lah nak faham. Allah ni, apa maksud qiyam min nafsi? Tiada berhajat Allah Ta'ala pada zat. Alasan dia siapa? Kerana ia Allah tu zat. Siapa ada muskil itu tanya, kenapa dia zat, dia tak hajat pada zat. Tak faham tanya. Saya bagi penjelasan tu rasanya boleh faham dah. Baik, lepas tu makna pertama. Biasanya ada dua makna yang besar selalunya disyarahkan bagi makna qiyam min nafsi ni. Satu dengan makna dia dah zat, dia tak hajat pada zat. Yang lain maksud dia zat, dia tak hajat pada zat yang lain pasal dia dah zat. Baik. Makna kedua, tiada berhajat ia kepada orang yang menjadikan. Maksud dia berdiri sendiri, maksudnya dia sedia ada. Dia qudusu qaim. Maksudnya dia sedia ada. Dia al-Quddus. Maksudnya apa? Bahasa lain Quddus ni qadim. Apa maksud qadim? Dia memang ada, sedia ada. Siap? Betul? Maksud tak hajat kepada yang lain, maksudnya dia tak hajat pada siapa menjadikan dia. Bahasa lain, tu dia kata, maka bukanlah, okey, siap. Bahasa lain dia qadim, disebut belakang ni. Siap. Jadi makna, ada dua makna qiyam bin nafsi. Apa dia? Mendengar makna Allah Ta'ala berdiri sendiri, dengan mana Allah zat, dia tak perlu pada zat untuk dia wujud, pasal dia dah zat. Jadi Allah nama bagi zat. Makna kedua, Allah dia tak hajat pada yang menjadikan, pasal memang Allah dia memang ada, sedia ada. Qudusul qaim. Dia kudus. Maksudnya dia memang ada, wajib ada, tentu ada, mesti ada. Bukan ada sesiapa mengadakan dia, dan bukan dia ada dengan sendirinya. Yang asal daripada tak ada. Subhanallah. Okey. Mana dalam fikiran benak kepala otak kita bodoh-bodoh punya faham tu, lempar yang parit tu. Kadang dia mari pahaman-pahaman tu. Untuk Allah ada macam mana? Memang ada. Kita asal tak ada. Satu saya sebut, makna muhkam awal sekali faham adalah ilallah ilah wujud. Allah wujud, wajib wujud, sedia wujud. Kita makdum, asal tak ada. Asal kita tak ada, Allah asal dia ada. Memang tak boleh compare sama sekali. Nak compare macam mana? Ada dengan tak ada, mana nak compare? Untuk kalau ada kita macam ni pun nak compare dengan Allah Ta'ala punya ada, tak boleh compare. Apatah lagi nak compare dengan benda tak ada. Lagilah tak boleh nak compare Allah Ta'ala. Tera kita ada dan Allah Ta'ala dah bagi ada, yang asal kita tak ada ni. Yang ni pun tak boleh nak compare dengan Allah Ta'ala. Kalau yang memang tak ada langsung, yang Allah Ta'ala belum ada tu macam mana? Lagilah tak boleh nak compare dengan Allah Ta'ala. Tu yang Allah Ta'ala bukan ada misil. Jangan kata nak misil dengan dia. Nak misil dengan misil dia pun tak boleh. La ilaha illallah. Satu disiplin nak dapat faham Allah Ta'ala ni, ilmu dulu. Faham ilmu tu.
baru boleh nak istihdar ilmi kan, hadirkan ilmu tu. Baik. Jadi yang ni dia sebut pula salah faham, jaga. Maka bukanlah bangkit berdiri sendiri dengan tiada orang tolong angkat. Bukan maksudnya tu. Tu faham Wahabi tu. Sekali lagi sebut Wahabi. Kau nak bunyi-bunyi petani sikit. Maka bukanlah bangkit berdiri sendiri dengan tidak ada tolong orang akik. Bunyi eja boleh lah ke tu. Angkat, akik. Dia lah. Bukan masuk orang Ta'ala berdiri sendiri, tak ada siapa suruh duk akik dia. Subhanallah, bukan masuk itu Jangan duk faham bodoh gitu. Siap. Kerana kita pun tak pernah terfikir gitu, alhamdulillah. Dan bukanlah jadi sendiri. Okey, yang tu pun jaga juga. Dan bukanlah Allah Ta'ala berdiri sendiri ni dengan mana Allah ni dia jadi sendiri, tak ada siapa bagi jadi. Yang tu makna yang nak tolak pada makna kedua ni. Allah tak berhajat pada yang menjadi. Itu Allah Ta'ala jadi sendiri ke? Subhanallah, Allah bukan jadi sendiri. Allah sedia ada, wajib ada, memang ada, pasti ada, memang ada, asal dia ada. Tu maksud qadim. Tu al-Quddus tu. Quddus tu antara maksud Quddus tu, Quddus qaim maksudnya qadim. Maksudnya sedia. Suci daripada sifat kekurangan. Antara kudus tu suci daripada sifat kurang tu. Asal terima kudus kita selalu suci lah. Apa makna suci? Maksudnya dia memang sedia ada, memang ada, wajib ada. Dan ada dia ada yang sempurna, kamil ada. Ya. Satu faham ke Allah sepatutnya sebut Allah lah. Faham macam tu dah. Baik, pasal apa tak boleh makna macam tu? Kerana yang demikian itu mustahil. Atasnya atas Allah Ta'ala. Kerana yang demikian tu, apa dia demikian tu, apa dia? Dua makna tadi, apa dia? Bangkit berdiri sendiri dengan tak ada orang tolong angkat. Satu. Yang apa lagi yang demikian tu? Jadi sendiri tu, mustahil. Allah Ta'ala mustahil dengan makna jadi sendiri. Mustahil Allah Ta'ala berdiri sendiri itu dengan mana dia berdiri tak ada siapa tu orang angkat. Subhanallah, salah faham tu. Ya. Kalau gitu sifat Allah Ta'ala yang qiyam bi nafsi, lawan macam mana? Mustahil atas ini Allah Ta'ala, mustahil lawannya itu. Jadi kalau ini sifat wajib Allah Ta'ala qiyam bi nafsi, lawan dia, opposite dia apa? Berdiri dengan yang lain. Siapa dia yang berdiri yang lain ni? Makhluk. Allah qaim bi nafsi, makhluk qaim billah. Kita belajar dua-dua bab sekali. Allah bila dia qiyam bi nafsi, makhluk qaim billah. Makhluk ni berdiri dengan Allah. Maksudnya apa? Makhluk ni boleh ada dengan Allah. Makhluk ni walaupun sabit zat kita boleh ada dengan Allah yang bagi jadi zat kita. Tiada istilah dua zat, zat Allah, zat makhluk. Tapi wujud satu ya, Allah wujud, kita asal makdum. Zat Allah, zat makhluk mesti. Pasal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sabit zat Allah, sabit zat Muhammad. Zat Muhammad tu isyarat sabit makhluk. Sabit zat Allah, sabit zat Muhammad. Jangan nafi zat Muhammad kafir. Sebab memang sabit zat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyarat Muhammad tu makhluk kan. Jadi Allah mustahil berdiri berhajat pada yang lain. Yang berhajat kepada yang lain ni siapa? Makhluk lah. Satu lain tu nanti kita faham ke makhluk pula, payah sikit. Allah tak hajat pada makhluk. Makhluk semestinya berhajat pada Allah Ta'ala. Itu yang bila sebut Allah qiyam bi nafsi, bila atas istilah nanti sebut yang tu ghaning, lazim daripada ghaning ya Allah Ta'ala, lazim tu apa dia? Mestilah makhluk ni fakir. Satu Allah bila dia khaliq,
makhluk ni mestilah makhluk. Allah bila dia raziq, makhluk ni mesti marzuq, mesti. Allah ni bila dia hakim, makhluk mesti mahkum. Allah Ta'ala bila dia qadir, makhluk makdur, mesti. Tentu Allah bila mawjud, makhluk mesti ma'dum, mesti. Dua benda yang melaziman tu, kaedah nak faham. Pasal makhluk mesti opposite Allah Ta'ala. Allah dia kamil, makhluk naqis. Makhluk naqis. Jadi mustahilah lawannya itu berdiri dengan yang lain. Baik, apa maksud berdiri dengan yang lain? Yakni mustahil ia Allah Ta'ala berhajat pada zat. Okey, itu mustahil. Jadi makna lawan bagi makna hak wajib tadi, apa makna qayyim bin nafsi? Ada dua. Dengan mana dia zat, tak berhajat pada zat, pasal Allah dah zat. Makna satu. Makna kedua, Allah tak hajat kepada yang menjadikan, pasal Allah Ta'ala qadim, dia sedia. Jadi bila itu sifat Allah Ta'ala, tak hajat pada zat, dia tak hajat pada menjadikan, mustahil berhajat kepada yang lain, mustahil ada yang menjadikan dia. Kita macam mana? Mesti Allah lah jadikan kita, mesti kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu makhluk, itu kita lah tu. Satu kalau kita lapar pun makan, sebenarnya hajat kepada Allah Ta'ala, Allah yang sedia makan untuk kita. Itu jalan tauhid. Satu apa keliling kita ni, semua ni adalah jalan-jalan tauhid. Yang ni ialah subulana, jalan-jalan ke Allah Ta'ala. Semua apa yang ada kat kita ni jalan ke Allah Ta'ala. Yang ainama tuwallu fasamma wajhullah. Mana saja kamu beradab, itu jalan-jalan untuk ke Allah Ta'ala. Tengok je bintang bulan macam mana, Allah bagi jadi bulan. Mana boleh bulan jadi sendiri? Dia pun makhluk, aku pun makhluk, kau pun makhluk. La ilaha illallah. Tengok makhluk, perasan kita kepada Allah jadikan makhluk. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Apa saja kamu beradab, itu semua jalan-jalan, wajah-wajah untuk ke Allah Ta'ala. Yang tu yang datang bahasa Quran dengan mutasyabihat tu. Makna mutasyabihat ni sangat dalam sebenarnya. Mendalam sangat, faham. Satu faham terjemah kalau memang bodoh gila. Istilahnya pahaman jalanan, mendown standardkan maksud Quran. Sedangkan Quran mempunyai nilai yang sangat tinggi dari sudut kesusastraan. Okay. Mudah je tu. Baik, pasal apa Allah Ta'ala tak hajat pada orang yang menjadikan? Kerana ya Allah qadim, dia kudus, dia kudusul qaim. Ya. Dalilnya baru alam. Tak ada dalil lain ni. Dalil akal. Baru alam, baru alam, baru alam, baru alam, baru alam, baru alam. Kita takkan boleh kenal Allah Ta'ala direct. Jalan nak kenal Allah Ta'ala adalah makhluk. Satu ulama kita, apa dalil ke Allah Ta'ala? Baru alam. Apa saja bab nak kenal Allah Ta'ala, wujud, qidam, baqa', mukhalafah lillah wa sekian minasi. Kita tengok kita ajak pada mak kita, mak ayah kita ajak pada mak ayah dema, tok ni, nenek. Selagi nama makhluk semua berhajat. Semaklah mana-mana makhluk, semua makhluk dalam keadaan berhajat. Itulah menunjukkan Allah tak berhajat. Jadi nak menunjukkan apa? Lawazim daripada makhluk berhajat. Allah yang jadikan makhluk, tentulah dia tak akan ada sebarang hajat. Pasal itu yang prinsip saya sebut, kena faham. Makhluk mesti, dengan kita belajar dekat pun, mesti mukhalafah pada Allah Ta'ala. Bila makhluk berhajat, Allah tak hajat pada makhluk. Ya. Apatah lagi Allah sendiri sebut dengan sifat dia yang huwal hayyul qayyum, huwal ghaniyul hamid. Ya. Dia yang kata la ilaha illallah, dia yang kata dia ilah.
makhluk takkan duduk tempat ilah. Pertama kali wujud, makhluk asal tak wujud. Ya. Ada pelajaran yang sangat dasar di situ kan. Dan firman Allah Ta'ala, dalil nakli Quran. Kata Allah Ta'ala ni qaim min nafsi. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Nak fokus kat mana? Ghani. Allah Ta'ala ni dia sajalah. Kalau kaedah ilmu balaghah itu bahasa terjemah tu dalam bahasa Melayu tu. Wallahu tu huwal ghaniyyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Allah ni tiada ilah melainkan dia jua yang hidup. Opposite dia, makhluk semua mati. Allah ni wallahu huwal ghaniyyu. Tu suluk qasar tu dalam balaghah. Allah ni dia jualah yang ghani. Terjemah ghani ni kaya. Tu terjemah. Saya pernah sebut belajar asma usulnya, tak belajar faham dengan syarah ulama mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Belajar sunnah asma sunnah semata-mata tengok terjemah bodoh-bodoh, silap boleh jadi kufur. Pasal tak faham disiplin faham. Apa maksud ghani kaya? Tak hajat pada makhluk. Tak hajat pada sesuatu. Itu maksud kaya. Kaya Allah Ta'ala istilah ulama, Allah ghani dipanggil ghaniyul mutlaq. Makhluk kaya, nama kaya dipanggil ghaniyul muqayyad. Kita kaya pasal apa? Pasal dengan ada sesuatu baru kita kaya. Allah pasal apa dia kaya? Pasal dia tak hajat pada sesuatu. Satu dia kaya. Sama tak? Tak sama macam mana? Totally tak sama. Opposite makna. Allah kaya maksudnya tak hajat apa pun. Kita kaya pasal apa? Pasal ada banyak tanah. Musangking 300 ekar. 300,000 ekar musangking. Itulah kaya. Kaya sebab ada banyak benda kaya. Sebenarnya bukan kaya, lagi fakir. Kita tak ada kangkang kera buat musangking. Musangking tak ada, King Kong tak ada. Tapi bahasa dah king sebut King Kong. Apa pun tak ada. Nak beli musangking pun tak mampu beli. Tengok je lah. Kalau orang jamu makan, sapu. Tapi nak beli, sorry ya. Nak beli. Apa saya nak sebut ni? Itu orang kaya-kaya dia musangking. Tak ada kayanya. Lagi dia ada dusun banyak, lagi dia berhajat macam-macam. Perlu pekerja, perlu baja, perlu pengawasan. Kalau buah luruh pun dia perlu ada orang kutip, perlu ada orang jual. Kau tak makan di tupai, terdarah di babi ya. Kenapa? Lagi dia kaya, lagi dia berhajat macam-macam. Kalau tak ada tanah-tanah nak kena bayar cukai, ni lah buruh pagar lah. Pagar lagi kena rontoh babi lagi, tak cukup pagar biasa, pagar elektrik lah kena bayar bil lagi. Nak kena upah bangla buat lagi pagar ni. Jedoh. Lagi kaya, lagi berhajat. Allah kaya tak? Awak nak kaya? Tak hajat apa pun. Itu yang kita belajar prinsip akidah apa? Mustahil dia buat dengan ada ambil faedah. Pasal apa? Huwal ghani. Bila Allah dia memang tak hajat pada sesuatu, soal layak tak dia dipuji? Satu dia hamid. Pasal apa? Pasal dia ghaniyul mutlaq. Di atas ghaniyul mutlaq dia lah, maka dia hamid. Hamid dengan mana mahmud, dipuji. Ataupun hamid dengan mana hamid yang mempunyai segala sifat-sifat kepujian. Hamid sah dengan mana hamid sah dengan mana mahmud. Tu pelajaran apa tu? Saraf. Walaupun tak pernah belajar saraf, dengarlah. Itu yang nak belajar nahwu saraf. Tuan-tuan saya tak tahu. Saya dengar Tok Guru ajar macam tu loh, berbulu hati saya. Bila aku nak faham ni senang je dia sebut. Tapi sebenarnya dia dah ajar nahwu saraf dalam dia ajar tauhid. Kita kadang orang ngaji nahwu saraf pun tak jumpa pelajaran tu dalam tauhid. Tak tahu nak dapat tauhid. Satu kita ngaji, saya punya pengalaman lah, ngaji jumpa Tok Guru yang dia memang ahli tauhid. Dia pula faham dengan disiplin ilmu ni. Kita ngaji tauhid aja dengan dia. Nahwu boleh, saraf boleh, balaghah boleh, semua boleh.
mantik boleh. Dia ajar semua sekali dalam tu, full package. Kita yang tak perasan. Bila saya pergi mengaji pondok, dengar dah dulu ni, cuma tak tahu yang ni ilmu ni, yang ni ilmu ni, yang ni ilmu ni, ni ilmu ni. Bila ngaji khas kat pondok baru jumpa. Oh, dia bahas ni memantik rupanya. Oh, yang ni dia usul ni, yang ni usul ni, yang ni belajar ilmu yang ni mantik, yang ni nahu, ni saraf, ni istiqaq, ni balaghah, ni dalam bayan, ni ilmu badi', ni ilmu makni. Oh. Kita dengar dah semua tu. Ni apa? Recall balik je. Masya-Allah, baru kita tahu. Memang tok guru betul rupanya. Kita garu lagi. Dia guru dah. Asalnya sebut huwal ghaniyul hamid. Dialah hamid. Dengan mana apa? Dengan tu layak dia dipuji. Itu makna hamid. Hamid tu dengan mana hamid? Dia layak dengan segala sifat kepujian. Kita layak tak kena puji. Di atas kita ghani yang muqayyad tak layak kita puji. Ni kaya ni. Kaya apa? Duit banyak. Duit banyak, tak ada duit miskin. Tak layak dapat puji. Kaya apa? Allah yang beri. Untuk kita tak layak dipuji. Allah saja yang layak dipuji. Itu yang baru faham alhamdulillah. Tu ayat Quran tu mengait semua. Baru kita faham tauhid, semua ayat Quran tu kita akan faham dia punya link dia, connection dia. Sini. Padanlah Allah Taala macam ni. Masya-Allah. Faham je sifat ketuhanan ni, dia faham seluruh jalan untuk dia. Asal terjemah kata dia, dan Allah Taala itu yang maha kaya. Sebut maha kaya tu maksudnya apa? Dialah satu-satunya bersifat ghani. Terjemah kaya. Apa maksud kaya? Tak hajat sesuatu. Ghani dengan mana? La yahtaju ilal ghair. Kita orang Melayu kalau tengok, memang orang tua-tua kita kan biasa cakap Allah maha kaya, Allah maha kaya, Allah maha kaya. Cuma kita kadang tak belajar, kita tak faham maksud maha kaya tu. Maksud kaya apa? Allah tak ajak satu apa pun. Baik. Dan maha amat kepujian. Dan Allah Ta'ala maha amat kepujian ni dengan makna yang sepatutnya faham macam mana? Allah lah selayaknya pujian. Makhluk tak ada apa-apa pujian pun yang selayaknya untuk makhluk. Satu, makhluk kalau kena puji pun kena sedarlah, kalau Allah puji kat kita pun bukan sepatutnya pujian tu kat kita, bahkan pujian itu milik Allah. Kalau Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad, kekasih Allah pun, maksudnya Allah Ta'ala puji Allah. Maksudnya apa? Allah yang jadikan Nabi Muhammad. Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad. Allah Ta'ala puji Allah yang jadikan Nabi Muhammad. Yang tu dipanggil puji qadim bagi qadim sebenarnya. Atas nama tengok zat Allah, zat makhluk, tengok rupa Allah, puji Nabi Muhammad, puji qadim bagi makhluk, puji qadim bagi hadis. Kita puji Allah Ta'ala, puji hadis bagi qadim. Kita puji sama kita, dia tu pandai. Puji hadis bagi hadis. Semua puji ni, puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, hadis bagi hadis. Alhamdulillah. Itu 4 jenis puji itu semua milik Allah. Tu bawa alhamdulillah. Maksudnya apa? Allah ghani, makhluk semua fakir. Kalau ada pun limpah kurnia Allah Ta'ala bagi. Jadi siapa yang layak dipuji? Allah. Baru kita faham alhamdulillah. Tu ke alhamdulillah. Kalau hayati sebut alhamdulillah tu. Sarapan pagi tu boleh tinggal tu. Tengok roti canai. Inilah alhamdulillah Allah. Orang belanja dah. Roti ni orang bayar dah. Orang bayar dah. Alhamdulillah. Saya silap tinggal gitu ya roti canai. Siapa? Syok. Alhamdulillah. Kita tak adalah tahap tu tak. Kita belum dapat apa-apa jazbah, belum dapat lagi lazat macam tu. Lazat apa? Tahu.
Kita alhamdulillah seronok roti canai orang bayar. Roti canai tu orang bayar dah. Alhamdulillah selamat duit aku. Kita alhamdulillah selamat duit aku. Bodohnya rupa perangai kita. Kita punya faham tu, tauhid tu jauh lah. Baik. Dan makna kaya itu tiada berhajat pada sesuatu. Siap. Jadi simpan tanam macam tu lah. Kita biasa dengar kaya-kaya ni. Ghani dengan makna tak hajat pada sesuatu. Ambil sikit bahasa Arab. Ghani pada Allah Ta'ala dipanggil ghaniyul mutlaq. Ghani pada makhluk, nama ghani juga. Ghani muqayyad. Sebenarnya makhluk atas nama ghani muqayyad. Apa hakikat makhluk sebenarnya? Fakir, bukan ghani. Pasal kita kaya, pasal ada sesuatu baru kaya. Tak ada apa-apa, fakir lah kita. Sebenarnya fakir dah. Fakir. Ada apa kat kita pun, limpahan kurnia Allah Ta'ala belaka. Atas nama tu, kita ghani muqayyad. Hakiki ghani muqayyad ni apa? Fakir. Allah memang ghani seghani-ghaninya, itulah dia panggil ghaniyul mutlaq. Apa makna ghaniyul mutlaq? Tak hajat pada satu. Dan dia kaya siapa? Pasal dia tak perlu apa sesuatu. Satu dia kaya. Kita kaya siapa? Pasal kita memiliki macam-macam perkara. Satu kita kaya. Jauh sangat beza antara kaya Allah. Jadi Allah lah kaya mutlak, kita fakir. Bukan ghani. Kalau ghani ada kait, ghaniyul muqayyad. Ambil bahasa tu sikit. Faham tu, tuan-tuan buka kitab tauhid, tuan-tuan buka kitab tafsir, semua faham aja. Dan keenamnya wahdaniyah. Itu dulu. Ada soal. Soal tu yang hari ni punya, pagi ni punya. Soal tu yang saya sebut semalam punya. Semalam kita tak buka ruang soalan. Kalau ada. Satu ngaji kalau ada soalan, tulis. Mana saya kerti jawab, saya jawab. Tak kerti, saya diam. Kata apa, dah bodoh dengan aku lah. Tak kerti. Okay. Itu terjemahan je. Yang saya ajar malam faham tak? Yang saya ajar malam faham tak? Oh, tengok dua-dua tu satu saya ajar semalam faham tak? Saya bukan tanya lari tak lari. Yang saya ajar malam faham tak? Ayat Quran tu nak cerita besarnya balarah tu, bukan nak cerita Allah tak ada seumpama dengan satu. Saya cerita apa semalam? Allah Ta'ala ni jangan kata nak seumpama dia. Nak seumpama macam seumpama dia pun tak ada. Cakap perak pun tak apa. Saya ngaji pun Tok Guru cakap perak. Allah Ta'ala ni jangan kata nak seumpama dia. Nak seumpama macam seumpama dia pun tak ada. Nak serupa macam nak serupa dia pun tak ada. Jangan kata nak serupa. Nak serupa macam nak serupa dia pun tak ada. Tak faham lagi. Tu saja dia orang perak lah. Boleh kot saya sebut sajalah bahasa itu. Yang terjemah tu bagi saya lah, low standard faham tu. Maksudnya itu terjemah tu tak dapat tu yang saya kata kita nak faham betul-betul mukhalafah lil hadis dengan tiada seumpamanya sesuatu. Tak faham kita tak reti bahasa tu. Tapi bila faham Allah ni jangan kata nak seumpama. Nak seumpama jangan seumpama dia pun tak ada. Macam tu ke? Satu mustahil apa-apa sifat makhluk, ciri makhluk tu ke dia. Macam apa? Opposite langsung. Tu keyword dia. Ngaji tu yang tu nak kena tengok tu. Takat tengok terjemah, compare apa tu, boleh lah. Tu yang fokus apa yang disebut tu. Kalau gitu Pakcik Dolah tak dengar saya Quran saya. Pakcik Dolah tengok buku. Baik dengar macam ni, baik macam ni. Buku Rumi tu simpan. Kitab Jawi tu pegang. Dengar apa saya cerita. Kalau macam tu baik baca buku. Dengar saya. Huraian tu kena dengar saya. Mana senang faham, huraian ke buku? Tak faham lagi kalau gitu. Disiplin ilmu ni paling besar dengan huraian, bukan baca buku.
Al ilmu bi ta'allum, kata Rasulullah. Ilmu dengan belajar. Dah belajar kena dengar. Bukan baca buku, bukan menghafal. Bukan. Hafal selepas faham, selepas dengar, selepas ambil perhatian, selepas proses ta'allum. Dengar, ambil perhatian, fokus. Faham, hafal, best. Dan nak hafal tu bukan nak hafal hak dalam buku tu saja. Nak hafal tu hafal yang apa yang telah diajar nak dipaham tu. Macam saya sebut tu. Bukan hafal wallahu wal ghaniyul hamid saja. Apa dia? Allah ghaniyul mutlaq. Makhluk ghaniyul muqayyad. Tu hafal tu. Wallahu wal ghaniyul hamid. Memang hafal Quran lama dah dengar ayat Quran tu kan. Kau baru dengar lah. Tapi nak ambil hafalan tu. Allah pasal apa? Pasal itulah Allah huwal ghani, betul-betul ghani, makhluk nama aja ghani. Tapi sebenarnya fakir, hakikatnya manusia ni nampak je kaya, tapi sebenarnya lagi kaya, lagi banyak benda yang dia berhajat pada makhluk. Tapi hakikat manusia ni kaya macam mana pun sebenarnya bukan kaya, sebenarnya fakir. Satu Rasulullah dia tak suka jadi kaya. Dia suka fakir, bahkan dia doa, ya Allah jadikan aku fakir. Disebutkan miskin dalam hadis katanya, Allah maj'alni fakiran, jadikan aku fakir. Bila fakir dia akan merasa berhajat ke Allah Ta'ala. Kalau kaya kita berasa berhajat ke makhluk. Kalau ada musangking 300 hektar semua berbuah macam, ada rasa apa-apa tak ke Allah Ta'ala? Dok rasa musangking je lah. Sawit kalau ada 100 hektar semua buah elok, baru umur 8 tahun macam mana? Berbuah setiap bulan macam mana? 20 tan, 30 tan, 40 tan, 50 tan, 100 tan macam mana? Ada tak berasa ke Allah Ta'ala? Susah. Tapi cuba duit tak ada, makan minum apa, sekupang tak ada, kerebab bendera putih lagi macam. Siapa nak bagi bantuan? Tak tahu siapa nak bagi. Allah je bagi. Tengok orang bagi, la ilaha illallah, Allah je rezeki. Boleh dapat tauhid dengan sebab kibar bendera putih. Ada musangking beratus-ratus hektar duk berhajat kat musangking, orang tu miskin tu bagus, tapi jaga miskin juga boleh jadi kafir. Miskin duit tak ada pergi curi-curi, ini rezeki aku hari ni, alhamdulillah. Duk iktiraf mencuri itu halal, alhamdulillah. Kafir terus. Kadal fakru an yakfura. Jaga tu jalan tauhid ada. Tak betul jalan, semua masalah. Senang masalah, susah masalah. Betul jalan, senang, susah pun senang. Itu lain. Ya. Mana muakkad itu? Misli itulah. Muakkid. Yang mentaukid itu Allah lah kalau ayat Quran itu. Siapa yang bagi taukid itu siapa? Kalam siapa ni? Siapa? Jadi atas tanya muakkid. Siapa yang mentaukidkan ni? Allah lah. Cuma uslub didatang tu datang dengan datangkan zaidah. Uslub zaidah ni bahasa Arab khas kalau dalam Quran lah. Memang uslub zaidah ni fungsi dalam Quran. Kalau kita belajar nahwu, kenal semua huruf zaid, fungsi dia untuk taukid. Contoh, misal yang tu laisa kamitslihi syai', kafa billahi syahida. Kafa billah, sebutnya kafallahul mu'minin al-qital kan, dalam Quran. Sepatutnya kafa fi'il terus, fi'il mesti ada fa'il, tapi kafa billahi syahida, asalnya kafallahu syahidan, tapi datang kafa billah, datangkan kafa dengan Allah, datang dengan ba. Sepatutnya kafallahul mu'minin al-qital. Kafa ni fi'il dengan fa'il padanah, tak perlu datang huruf jar, tapi datangkan kafa billah. Kalau atas istilah nahwu huruf jar tu menyibuk je. Menyibuk itulah bahasa dia dalam istilah nahwu dipanggil zaidah. Alhamdulillah dipanggil zaidah. Atas kaedah tafsir mustahil ada zaidah dalam Quran. Yang itulah dia panggil harfu taukid atau istilahnya dia panggil harfu silah. Harfu silah. Untuk apa fungsi kafa billah? Asal terjemah memadalah oleh Allah Ta'ala misalnya. Tapi kafa billah cukup hanya dengan Allah, tak ada hal lain. Dia ada makna hanya tu. Tiada boleh dapat faham macam tu melainkan dengan sebab ba tu. Tu fungsi tauhid. Ni laisa kamitslihi syai'.
Jangan kata Allah Ta'ala ni ada seumpama. Nak ada seumpama dia pun tak ada. Tak boleh faham macam tu, melainkan kaf. Asalnya kalau tak ada kaf tu, laisa mislahu syai'un, tak ada seumpama dia sesuatu. Ayat Quran tu bukan menafi misli, tapi istilahnya menafi mislu misli. Itu istilahnya. Pasal apa? Kaf makna misli. Jadi Allah Ta'ala jangan kata nak tak ada seumpama dia sesuatu. Nak seumpama macam seumpama dia pun tak ada. Satu, wajib tanzih, setanzih-tanzihnya Allah Ta'ala. Kena faham jauhnya beza antara Allah dan makhluk. Okey. Jadi atas tanya, muakkid tu Allah lah, pasal kalam-kalam Allah. Boleh. Lagi? Nafsahu tu. Nafsahu di sini dengan makna roh. Antara nafsah tu ada boleh makna diri, boleh dengan makna roh boleh, ataupun nafs tu, isyarat nafs tu makhluk semua. Maknanya kalau dengan makna roh, adakah dengan faham roh pun kalau ditanya disebut kepada Allah jawapannya, maknanya diri Allah pun kalau maksudnya tak dengan maknanya pada hakikat diri Allah ni tak boleh nak dibahankan. Ya, macam-macam huraian tu. Perkataan tu terlalu mahal untuk dihurai dengan hanya sekatu pihak. Dia ada macam-macam sudut boleh faham makna tu. Antaranya tu, ya betul, yang tu sebahagian daripada mana boleh faham. Yang tu pun kalau setengah saya ngaji ada guru sebut dia ala takdiril mudhaf, man arafa nafsahu ay man arafa haqiqatan nafsihi. Siapa yang kenal hakikat zat diri dia. Kita kenal asal kita tak ada, kita akan kenal Allah ada. Kita kenal diri, hakikat diri kita lemah, kita akan kenal Allah ni kuasa. Kita kenal diri asal kita mayat, kita akan kenal Allah Ta'ala ni hidup. Kita kenal hakikat kita ni buta, kita akan kenal Allah Ta'ala tu melihat. Tu man arafa nafsahu man arafa haqiqatan nafsihi ala takdiril mudhaf, arafa rabbahu. Tu macam-macam sudut tu lah. Jadi boleh nafs makna diri, jasad ni tu pun tak mana kenal ciri-ciri makhluk. Nafs dengan makna diri maksudnya ciri-ciri makhluk yang ada ke diri kita. Ada apa? Jirim, jisim, jauhar, atau istilah macam tu lah. Ada harf, boleh belah bagi, boleh bercantum, ada bentuk, ada rupa, ada warna, ada berat. Allahumma salli wa sallim ala. Betul, ada pihak, ada di pihak mengambil faedah berkerana-kerana. Ini hakikat kita kan. Bila ini hakikat kita, Allah subhanallah, daripada sifat-sifat makhluk. Lain? Ada bab yang kelahnya sebelum ni kan, tentang melihat Allah pada siang hari itu kan. Pada siang hari? Pada ketika tidur kan. Itu kalau hukum kufur kan. Macam mana dalil yang kata Nabi Musa tak melihat Allah tu. Macam nak mulai dengan dalil kalau sedangkan kalau tak boleh lihat mesti Nabi Musa tak ada buat benda tu. Hukum yang dah pasti, kaedah kita ahli sunnah wal jamaah, mustahil ada kebolehan pada makhluk di dunia ni untuk boleh melihat Allah Ta'ala dalam keadaan jaga. Itu kesimpulan akidah. Soalan tanya tu mengenai Nabi Musa. Nabi Musa minta kan melihat Allah Ta'ala kan. Bahkan bukan saja Nabi Musa, Bani Israel belum minta. Arinallah jahratan, bagi tengok kami, nak tengok Allah Ta'ala terang-terang, nak nampak Allah Ta'ala ni. Tapi orang Bani Israel, kalau cerita dalam Quran tu, dia minta nak melihat Allah Ta'ala tu bukan nak beriman sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, dan dia faham Allah Ta'ala dengan faham makhluk. Satu, bila dia minta nak melihat Allah Ta'ala, dengan pahaman dia Allah Ta'ala ni macam level dia untuk dia minta macam tu je. Akhazat arinallah jahratan fa akhazat humus sa'iqatu bizulmihim. Apa jadi bila dia minta bagi kami pandang Allah Ta'ala, kami nak tengok Allah Ta'ala, kena pandang petir selalu. Akhazat
fa akhadhathumus sa'iqatu. Sa'iqah ni perkikan malaikat. Ada yang kata kena panah halilintar, minta tu, ya Allah aku nak tengok engkau, bagi aku nampak engkau. Kena panah peti selalu, kena panah lintar selalu, kena halilintar selalu. Ada yang sebut kata yang tu kena pergikan malaikat. Pergikan malaikat, ada seorang kata itu ialah guruh, bunyi yang sangat kuat. Malaikat pekik, malaikat jeritnya yang bunyi, pecah gendang telinga, hancur badan. Dan kebuayaan tu pula diberi hanya pada orang yang minta melihat Allah Ta'ala tu lah. Malaikat kalau jerit bunyi macam mana? Hancur badan. Macam mana kita dengar satu suara pitch tinggi kan, macam orang jerit, boleh pecah cermin kan? Pecah cermin. Malaikat pekik lah agak-agak ke mana. Okey, itu satu hal. Soalan asalnya, Nabi Musa minta melihat Allah Ta'ala tapi tak diberi kan. Soalan situ muskil tak? Bukan tak diberi. Bukan tak diberi langsung nak menunjukkan kata tak boleh dilihat. Tak. Dia minta tengok kat dunia. Tapi Allah Ta'ala bagi kat dunia. Kat dunia dia tak bagi. Kan Allah Ta'ala dia minta macam mana kata Nabi Musa tu? Hari ni kaifatuhil mauta, bukan? Macam mana? Jawab tu lantarani tu sebelum ni. Macam mana tak? Tak, sebelum tu. Bukit tu tu. Nak pergi masuk surah lain pula. Hari ni kaifatuhil mauta. Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kau bagi pandang kat aku nak tengok kau. Kata Nabi Musa. Allah Ta'ala kata apa? Qala lan tarani. Engkau lan tarani. Itu kita belajar al-lan dan lan tu kan nafi mustaqbal. Kamu tak boleh tengok aku. Kata ulama lan tu kat dunia. Lantarani itu di dunia tu walakin inzur, tapi lantarani tapi ada lakin, tapi macam ni lah kau dah minta kan, unzur ilal jabali walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Tapi kau tengok bukit, kalau Allah Ta'ala bagi keupayaan pada bukit tu boleh melihat Allah Ta'ala, bukit tu tahan untuk lihat aku, fasawfa tarani. Apa jadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Bila Allah Ta'ala jadikan kat bukit tu keupayaan, istilahnya Allah Ta'ala tajalli ke bukit tu, Allah Ta'ala beri bukit tu keupayaan untuk melihat Allah Ta'ala, apa jadi kat bukit tu? Hancur, lebur. Pingsan Nabi Musa. Okay. Nabi Musa pingsan tu pasal apa? Bukit hancur. Soal, pasal apa bukit hancur? Pasal Allah Ta'ala tajalli ke bukit. Istilah tajalli ke bukit, Allah Ta'ala beri kat bukit ni keupayaan melihat Allah Ta'ala. Apa jadi kat bukit? Jadi bukit melihat Allah Ta'ala. Pasal apa, macam mana tahu bukit melihat Allah Ta'ala? Pasal hancur tu. Jadi boleh tak melihat Allah Ta'ala? Boleh lah. Satu bukit tu hancur. Cuma keupayaan nak boleh lihat tu Allah Ta'ala tak beri masa hidup kat dunia ni. Kat bukit Allah Ta'ala beri hancur. Jadi kalau bagi kat Nabi Musa pun, kalau faham tu hancur. Satu nak bagi masa bila? Sawfa tarani. Akhirat esok lah. Itu yang dapat keputusan. Itu yang memang mampu untuk melihat Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala beri kemampuan tu. Siapa? Hanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sah. Kat dunia ni jaga. Itulah. Jadi kalau muskil atas ayat Quran tu, dalil boleh melihat Allah Ta'ala pada ayat Quran tu, bukit tu hancur, itu menunjukkan harus dan ada kebolehan melihat Allah Ta'ala. Okey. Muskil situ. Jawablah. Okey. Lain. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin alhamdulillah.